Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita mulakan perbincangan kita tentang ideologi moden ataupun pahaman-pahaman baru yang muncul selepas mazhab-mazhab di zaman dahulu, yang dibawa oleh orang-orang barat penjajah ke dalam tanah air umat Islam dan seluruh dunia. Kita mulakan perbincangan tentang sekularisme. Perkataan sekularisme berasal daripada bahasa Latin yang berarti tiada agama ataupun duniawi sahaja. Terjemahannya dalam bahasa Arab ialah al-imaniyah ataupun al-alamaniyah. Menurut orang Arab yang beragama Kristian, dengan tujuan untuk mengelirukan, maka kononnya ia adalah perkataan ilmu. Tetapi terjemahan yang patutnya ialah al-ilmaniyah dengan makna duniawi. Kononnya ajaran ini bersumberkan ilmu duniawi, yang disebut seperti katanya, inilah yang memberi kemajuan kepada manusia. Kerana agama menjadi penghalangnya. Agama tidak boleh membawa kemajuan mengikut pahaman mereka yang bukan Islam. Khususnya orang-orang Yahudi dan Kristian ahli kitab. Agama-agama lain pun ikut sama. Timbulnya ajaran ini dalam masyarakat barat yang beragama Kristian hasil daripada pertarungan hebat di antara pemimpin-pemimpin kerajaan dengan padri-padri gereja. Dan pertarungan juga di antara sains ilmu duniawi dengan padri-padri di gereja. Di mana padri-padri juga bernafsu untuk mendapat kuasa bagi kepentingan mereka. Lalu mereka telah bertarung dengan pemerintah, dengan kerajaan, raja-raja, menteri dan juga ahli-ahli ilmu duniawi, ahli sains yang dianggap sebagai penghalang pada kuasa golongan agamawan. Pertarungan berakhirnya melahirkan suatu pahaman yang membawa ajaran supaya memisahkan agama dengan urusan duniawi. Kemudiannya ditumpukan kepada memisahkan agama dengan politik, kuasa pemerintahan. Tidak lagi ditimbulkan perkara ilmu duniawi, sehingga dimasukkan di dalam kitab Injil yang diubah dan ditokok tambah. Da' lillah lillah wa ma li qaisar li qaisar. Biarkan urusan Allah, urusan agama diserah pada Allah, pada padri yang menjadi wakil Allah, dan urusan raja pemerintah kepada pemerintah. Bermaksud memisahkan politik daripada agama. Huraiannya, agama Kristian dibawa oleh
Nabi Isa alaihi salam. Agama Islam bukan Kristian. Kristian itu diubah. Semua Nabi adalah Islam. Nabi Isa diutuskan oleh Allah kepada orang Yahudi sahaja. Firman Allah Ta'ala, wa rasulan ila bani Israel. Surah Al-Imran. Dan aku utuskan engkau wahai Isa pada Bani Israel yang telah menyelewengkan dari kitab Taurat. Tujuan untuk membetulkan orang Yahudi Bani Israel yang seleweng dari kitab Taurat. Itu tujuan kedatangan Nabi Isa AS. Sehingga bertembung dengan pemimpin agama Yahudi. Masa itu Nabi Zakaria pun ada, Nabi Yahya alaihimussalam. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Isa nak dibunuh, dia angkat oleh Allah Ta'ala. Selepas Nabi Isa diangkat, tinggal golongan Hawariyun yang setia, yang tak ada kuasa. Kemudian puak-puak Yahudi telah meminda ajaran Isa ini, bawa satu aliran baru, dan dianu oleh Raja Rom yang menakluk Palestin. Raja Rom bawa balik fahaman ini ke negeri dia, maka dicampurkan Kristian dengan keberhalaan orang-orang Rom. Itu timbulnya semua salib, buat patung dan sebagainya. Ceritanya. Kemudian golongan agama yang meminda agama ni menganggap mereka berkuasa dalam masyarakat. Sehingga padri-padri ada kuasa boleh mengampunkan dosa orang. Ini semua orang tahu mereka padri boleh ampun dosa orang. Boleh bersih dosa orang. Maka pengaruh padri berkembang dan berlawan dengan pengaruh raja. Pengaruh pembesar. Berebut pengaruh. Untuk selesaikan masalah ini, mereka pisahkan kuasa padri dengan kuasa raja. Seterusnya kitab Injil. Asalnya satu kitab saja. Telah diubah, dipindah. Sehingga jadi beratur kitab Injil. Bukan 4, beratur kitab Injil. Kemudian bila Rom menguasai Eropah dan sebahagian Palestin, mereka buat satu perjanjian padri-padri. Mereka benarkan 4 kitab Injil sahaja. Injil Matta, Injil Lukas, Injil Yohana, Injil Markus. Yohana ni John, Injil Markus. 4 saja. Injil yang lain diharamkan. Keempat Injil ini sudah diselewengkan. Di sana ada terdedah dalam sejarah Vatican City. Dia simpan Injil lama ni. Terbangkau dan simpan Injil Barnabas. Injil Barnabas ni lebih kurang dengan Quran kepahaman dia. Nabi Isa adalah Rasulullah, bukan anak Tuhan. Babi haram. Dan orang Bosnia menganut Kristian Injil Barnabas. Dan sebab itulah kaum Bosnia, bila orang Turki datang ke Bosnia, sama ada tentera atau pedagang, mereka masuk Islam. Kerana ada persamaan. Dan timbulnya permusuhan antara Bosnia dengan puak-puak Serbia dan lain-lain. Sampai hari ini. Itu satu perkara. Satu perkara lagi, apabila orang-orang Barat terpengaruh dengan tamadun Islam, orang Islam maju dalam bahagian sains, teknologi, sama ada perubatan, pertanian, persenjataan, orang Islam jadi kuasa besar. Di zaman kelemahan orang Islam, orang Kristian masuk dalam masyarakat Islam, mereka belajar sains teknologi dengan orang Islam. Mereka balik ke Eropah,
timbulnya ahli-ahli sains, mencipta ajaran baru, memahami ilmu falak, ilmu astronomi, angkasa lepas, macam ilmu. Oleh kerana dalam Bible tak ada perkara duniawi macam Quran. Berlawan ampuh antara sains dengan padri. Akhirnya nak selesai masalah, pisahkan sains dengan agama. Ini timbulnya ajaran sekularisme. Sains dengan agama tak berapa tajam. Yang tajamnya pertemuan politik. Maka pemisahan agama dan politik inilah yang paling disebarkan. Dan fahaman ini dibawa dalam masyarakat Islam. Ajaran ini ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, pertubuhan Freemason, bagi mengisi revolusi Perancis pada tahun 1789 dan dikembangkan ke seluruh benua Eropah untuk menyekat pengaruh gereja ke atas pemerintahan dan urusan duniawi dalam kehidupan masyarakat. Di antara tokoh-tokoh yang menghidupkan ajaran ini ialah orang yang dinamakan ahli falsafah atau ahli fikir, seperti Descartes, Spinoza, Rousseau dan lain-lain. Ini tokoh-tokoh yang diilhamkan revolusi Perancis. Inilah perjuangan politik barat yang menimbulkan ideologi-ideologi di zaman mutaakhir. Dalam ajaran ini yang dikemukai ialah yang pertama, ada di kalangan mereka orang yang menolak agama habis-habisan dan mengingkari wujudnya Allah. Tetapi ada juga kalangan mereka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka beriktikad bahawa Allah itu tiada hubungan urusan duniawi. Yang tolak Allah ni Karl Marx mencipta ajaran komunis melalui buku dia Das Kapital, menganggap percayaan bertuhan ni karut. Dari orang komunis tolak adanya Allah Ta'ala ni Tuhan. Ini asal pahaman dibawa oleh Karl Marx, Lenin dan sepertinya. Cuma dia bersifat fleksibel terhadap orang bangsa lain nak jadi komunis. Orang Melayu nak jadi komunis nak sembahyang tak apa. Orang Indonesia jadi komunis nak sembahyang pun tak apa. Dia benar. Tapi tak ada hubungan dengan agama. Tapi asal ajaran komunisnya menolak agama. Menolak adanya Tuhan. Ini satu puak. Satu puak lagi ialah percaya ke Tuhan. Tapi Tuhan ni urusan agama je. Urusan dunia tak ada berkait dengan Tuhan. Maka bab ekonomi, bab politik, bab apa masyarakat pun bebas. Bebas. Tak perlu ikut agama. Agama menghalang kemajuan. Yang kedua, kehidupan itu berasas pada ilmu sains semata-mata dan berada di bawah kekuasaan akal dan kajian melalui percubaan, kajian dan pengalaman manusia yang terbatas. Kita kena sedar bahawa manusia ini cerdik macam mana, bijak macam mana sekalipun, tetap mempunyai kelemahan. Manusia memerlukan hidayah daripada Allah. Kalau tak ada hidayah daripada Allah, jadi sesat. Ahli-ahli falsafah yang bijak-bijak bincang bab agama tak ada hidayah. Siapa jadi sembah batu, sembah lembu, sembah binatang. Manusia yang cerdik jadi bodoh. Buat patung berhala wuduh pada dia lagi. Dia anggap Tuhan. Siapa begitu? Ini bila tak dapat hidayah. Agama memerlukan hidayah daripada Allah. Tak cukup dengan akal saja. Betul juga puak-puak yang sains. Tak percaya adanya hari akhirat. Hari ini siapa dalam berita? Puak-puak saintis ni usaha nak buat roket, nak tembok bintang takut berlaku kiamat, nak sekat hari kiamat. Ada berita saya dua ni keluar. Pakatan antara timur dan barat nak buat roket untuk menembak ke arah bintang yang dijangka merempuh bumi. Nak tahan kiamat. Mana boleh. Dan jangan pecah atas bumi ni.
Tak ada anak lancar pecah dulu. Nak lawan Tuhan. Yang ketiga, mengadakan sekatan di antara alam rohani dengan alam kebenaran. Dan menganggap nilai-nilai kerohanian itu menghalang kemajuan. Dan memberi kesan yang tidak baik kepada urusan duniawi. Dia kena sedarlah bahawa tak ada kerohanian ialah undang-undang duniawi, tak ada faedah. Contohnya undang-undang mencegah rasuah. Orang takut rasuah kalau orang tengok. Kalau orang tak tengok, senyap-senyap, berat ni rasuah. Ini tak ada aspek rohani. Kalau ada aspek rohani, percaya malaikat ada kiri kanan. Percaya ada dosa pahala. Lepas daripada undang dunia, tak lepas hari akhirat, dalam lepas mati ada lagi. Tapi buang aspek rohani ini, undang-undang dunia tak jadi apa. Orang tak takut. Undang-undang cegah dadah sebagai contohnya, walaupun hukuman mati, tak boleh selesai. Terus, makin banyak. Kerana apa? Kerana undang-undang akal manusia tak kait dengan agama. Tak ada nilai agama. Kalau undang-undang agama, undang-undang sebab sebagai contoh. Sebab dalam Islam tak boleh mencerakan. Tak boleh mencacat. Camanya supaya orang tengok untuk mendidik. Ada aspek rohani. Kesannya orang takut. Hebat. Tak berani nak buat jenayah. Walaupun sebab perlahan. Tapi sebab siapa koyok badan. Tak ada kesan apa, jenayah tu berlaku juga. Ini kerana tak ada aspek rohani dalam undang-undang itu. Boleh hebat macam mana pun. Yang keempat, sekularisme memisahkan agama dengan politik pemerintahan. Dan menegakkan kehidupan berdasar kepada kepentingan kebenaran. Kerana semua perkara ini menurut mereka tidak boleh dikendalikan oleh agama. Politik tak boleh kait dengan agama. Ini semua ajaran sesat. Dan disebar ini kalangan orang muda-muda. Sebar melalui media. Jangan politik. Tujuan penjajah dulu, supaya kita orang jangan politik, politik suruh ke dia. Kita duduk masjid je cukup lah. Jangan cara dia mengatur kita. Dia kena cukar pada kita. Dia naik cukar, turun cukar. Dia hukum ikut undang-undang dia. Kita tak ada kuasa dah politik. Suruh ke dia. Kita buat agama. Jadi kita ni tak sah campur hal politik. Akhirnya, ekonomi kita pun dia ambil alih. Kita jual barangan, dia ambil barangan, buat balik ke England. Buat kilang di England, jual ke kita balik. Barang kita. Dia beli barang kita, dia letak harga, dia jual barang dia ke kita, letak harga juga. Mampu kita. Ini kerana memisahkan politik daripada agama. Ini akibat dia kena sedar. Jangan ambil tahu dah politik ni, kita itulah semua mengarut belaka. Itu ajaran sesat. Kena sedar, Nabi-Nabi berpolitik terang-terang kemudian. Yang kelima, melaksanakan dasar pragmatism. Mengikut keadaan selera. Dalam semua perkara dalam kehidupan menurut kepentingan duniawi. Pindah undang-undang, pindah perlembagaan untuk kepentingan selera. Selera pemimpin, bukan selera rakyat. Namanya demokrasi. Suara rakyat. Tapi suara rakyat dia salah gunakan kerana tak ada aspek agama dalam jiwa pemimpin. Pengaruh sekularisme ke dalam umat Islam, kepada umat Islam. Ajaran sepahaman ini telah dibawa masuk oleh penjajah ke dalam masyarakat umat Islam. Dengan mengambil kesempatan daripada zaman penaklukan mereka ke atas negeri umat Islam. Dengan tujuan untuk mengikis kekuatan syakhsiyah umat Islam yang berpunca daripada ajaran Islam yang sempurna. Merangkumi akidah Islamiah, syariat dan akhlaknya secara sedikit demi sedikit dengan menyebarkan pahaman-pahaman berikut. Asalnya Tuhan turun dengan Quran yang sempurna. Nabi kita Muhammad SAW mengajar Quran daripada Makkiyah sehingga Madaniyah. Makkiyah ni masuk Islam. Bina pribadi, bina akidah. Berhijrah ke Madinah untuk menegakkan negara di Madinah. Menegakkan negara adalah politik. Semua Nabi-Nabi berjuang bukan sahaja membetulkan akidah, termasuk membetulkan negara. Nabi Nuh menghadapi Al-Malak.
Dalam Quran Al-Malak ni pemimpin lah, berlawan pemimpin. Bukan nak betul rakyat, betul pemimpin. Nabi Ibrahim bukan saya menghadapi ayah dia, rakyat Babylon, termasuk juga Raja Namrud. Menunjukkan Nabi-Nabi berpolitik. Nabi Musa menghadapi Bani Israel dan menghadapi Fir'aun yang mengetah Mesir. Membetulkan orang ramai, membetulkan kerajaan. Disebut dalam hadis, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin politik mereka Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tiba-tiba kita cakap politik suku, agama suku. Mana boleh? Ini bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan Quran. Firman Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah bila Tuhan kata kepada malaikat, aku nak jadikan Adam untuk menjadi khalifah. Khalifah tu ialah untuk mentadbir bumi. Bukan saja beribadat, untuk mentadbir bumi. Tadbir inilah politik. Tuhan isytihar pada malaikat. Sebut dalam Quran. Tiba-tiba kita nafikan ajaran yang ada dalam Quran. Yang kedua, menghalang dilaksanakan hukum-hukum. Kemudian memisahkan Islam politik dengan dakwah politik itu kotor. Sedangkan Islam itu bersih sebenarnya. Politik mereka yang kotor. Politik Islam itu bersih. Politik Islam bersih. Politik Barat yang kotor. Ini hak Islam pun kotor juga. Itu sudah salah. Sudah menganggap Allah Ta'ala ni lemah. Allah Ta'ala ni kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala ajar politik dalam Quran. Ada Nabi ajar dalam hadis. Tiba-tiba kita anggap politik Islam pun kotor juga. Bukan Islam ni kotor lah. Ini sudah menyeleweng. Sedihnya ajaran ini masuk ke kalangan orang muda. Tak mengaji agama langsung. Tak mengaji agama langsung. Dahlah semayang tak. Banyak tak semayang. Apalagi bab-bab politik ni lagi jauh lah. Ini berlaku kelemahan orang Islam. Yang kedua, menghalang dilaksanakan hukum-hukum syariat. Undang-undang yang cara hidup Islam sepenuhnya, dia menyatakan ianya tidak perlu lagi dan sesuai di zaman sekarang. Cukuplah urus ibadat dan menjaga diri masing-masing. Cukuplah kita Islam masing-masing. Pergi surau semayang Jumaat hajat, ada duit banyak, buat umrah hajat kali. Buat haji cukuplah. Sedangkan, Tuhan sebut dalam Quran, wa yumna'u kulla unasim bi imamihim. Ingat, hari kiamat kami akan panggil manusia dengan pemimpin mereka. Bukan sahaja panggil dengan sembahyang, puasa dengan pemimpin. Di hari kiamat kelak. Ayat Quran sebut begitu. Termasuklah, siapa pemimpin yang aku ikut atas dunia ni? Kamu bai'ah dengan siapa? Akan ditanya pada hari kiamat. Kalau tak ada bai'ah dengan siapa? Dengan syaitan kan? Tak ada bai'ah siapa-siapa dia pun dengan syaitan. Dia dengan syaitan. Lepas tu ulama' kata, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang mendiamkan diri terhadap perkara benar dan salah. Benar. Dia senyap je. Ini syaitan bisu. Ulama' kata. Banyak orang jadi syaitan bisu. Yang ketiga, melemparkan tuduhan dan fitnah terhadap Islam. Untuk mengeliru dan menakutkan orang kepadanya. Tadi ikutlah undang-undang hudud ni zalim sangat. Undang-undang kisah tidak dipakai. Undang-undang riba ni tak memajukan ekonomi. Mengharamkan riba. Ini disebarkan. Lawan Quran. Yang keempat, menggalakkan cara-cara hidup yang bercanggah dengan Islam. Seperti mendedahkan orang hidup bebas. Dan melakukan upacara-upacara bercanggah dengan akhlak yang mulia. Hanyut lagi. Sehingga dedah aurat. Dedah aurat. Aurat ni masa semayang dia. Masa semayang tak boleh aurat lah. Ada orang tu masa semayang tutup aurat. Lepas tubik tu tak ada aurat. Sedangkan aurat ni sepanjang masa.
Kena faham. Ada batas-batas dia, batas kita di rumah, batas kita semayang, batas kita di luar, batas-batas pakaian, termasuklah batas-batas makanan. Ada belaka. Islam ada batas dia. Hidup bebas. Sekarang ada Islam liberal pula. Islam bebas. Ini adalah pengaruh sekularisme. Upacara bercanggah dengan Islam. Majlis tarik menari, hiburan. Kononnya inilah kemajuan. Kemajuan apa? Memusnahkan, merosakkan. Jadi binatang akhirnya. Yang kelima, menyalah tafsirkan Islam. Menyepakkannya dengan perkara yang tidak baik dan memuji gerakan yang merosakkan Islam. Seperti yang dilakukan oleh Kemal Atatürk di Turki dan lain-lain. Sebagai pembaharuan dan pembawa kebaikan dan kemajuan. Namun ramai yang tidak sedar bahawa negara itu lemah dan mundur setelah meninggalkan ajaran Islam sempurna. Masa saya sekolah dulu, memanglah disebut dalam buku teks tokoh penting Kemal Atatürk. Dia anggap sebab pemodernan Turki. Selepas Atatürk naik, buang Islam, Turki kuasa besar dunia, jadi negara lemah. Negara lemah, negara mundur. Setelah mundur hampir nak sampai 100 tahun, sekarang ni baru Turki nak balik semula kepada Islam. Orang Arab ikut Turki juga. Tuhan beri hasil minyak paling banyak dalam dunia. Duit tak dapat edah langsung. Tak dapat edah langsung. Mana Arab? Tak edah apa dengan duit? Hidup berapa ya? Jadi lembu susu. Lembu susu ni dia tukang makan upuk je, susu orang perah. Orang lain ambil kekayaan dia, bina kekuatan. Orang Arab jadi lembu susu. Bila tinggalkan Islam. Yang keenam, menghidupkan semula kesan-kesan sejarah jahiliah. Dan cara dengan berusaha supaya melupakan sejarah Islam. Dilupa. Sejarah Islam ni dilupakan, hidup sejarah jahiliah. Sejarah Islam, sejarah Hindu di tanah Melayu. Sejarah Buddha. Gali dalam tanah ni, kalau ada berapa lama. Sipam molek, ini sejarah kita ni. Tamadun kita. Tamadun Hindu, Buddha. Tamadun syirik. Kalau di Mesir, tamadun Fir'aun. Dihidupkan semula. Kalau di Iraq dengan Iran, tamadun Babylon. Tamadun Majusi dihidupkan semula. Tamadun Islam dilupakan. Dilupakan. Dan kita kena tengok, Tuhan kekalkan tamadun-tamadun jahiliah. Tembok besar Cina ada, piramid di Mesir ada, banyak lagi bangunan-bangunan lama, zaman jahiliah ada. Tapi tamadun Islam, Nabi Sulaiman yang takluk dunia, tak ada kesan dia. Tu Qurnain yang menakluk dunia, tak ada kesan dia. Tak ada kesan. Yang ada kesannya ialah tamadun jahiliah. Orang tak tahu, bila tembok besar Cina tu berapa juta mati rakyat. Dipaksa. Piramid digunakan rakyat dia, perhambakan rakyat. Tamadun yang dibina di atas kezaliman. Berbangga dengan bangunan, memaksa rakyat. Lain dengan tamadun Islam. Sekarang ni, UNESCO jaga. Barang lama kena jaga ni, tak boleh rosak. Semua babaran jahiliah. Supaya kita kenangkan zaman jahiliah, lupakan zaman Islam. Tokoh-tokoh Islam kita tak kenal. Tak kenal Ibn Khaldun, tak kenal Al-Farabi, tak kenal Ibn Sina. Kenalnya Columbus, Vasco da Gama. Kenal orang macam ni. Lupa kepada sejarah Islam. Orang Islam meneraka. Padahal orang Islam dulu meneraka perjalanan. Tapi dia ambil hak kediam. Yang kemudian hak dulu jahiliah. Yang ketujuh, menyebarkan ideologi bukan Islam dalam masyarakat Islam. Komunisme, sosialisme, nasionalisme, liberal kapitalisme, pragmatisme, macam-macam ideologi dibawa dalam masyarakat Islam. Kerana semua ideologi ini
dunia, tak ada kait agama sembahyang cukup dah. Sebab tu zaman komunis dulu, orang ikut komunis dalam otak sembahyang tarawih tak tiga. Ikut komunis sembahyang tarawih. Ngaji Quran tak ikut komunis. Sebab agama suku pun dia tidak suku. Dia tak baca buku kalimat tu tolak Tuhan. Dia kiranya komunis lawan orang putih. Kita lawan orang putih ikut komunis. Tak sampai ke situ. Ini sampai begitu sekali. Ini sebagai contoh. Gerakan sekularisme ke dalam negeri Islam. Pada tahun 1883 Masehi, Khadawi Ismail buah Nun tu, yang memerintah negeri Mesir memasukkan undang-undang Perancis ke dalam negeri Mesir. Kononnya untuk kemajuan seperti Eropah. Di India pula dilakukan usaha menghapuskan amalan syariat Allah, syariat Islam, dalam perundangan secara beransur-ansur bermula tahun 1791. Algeria dipaksa supaya tidak beramal dengan undang-undang Islam apabila Perancis menjajahnya pada tahun 1830. Di Tunis tahun 1906. Di Turki apabila Kemal Atatürk menggulingkan khilafah Utsmaniyah, diikuti oleh jajahan takluknya Iraq dan Syria. Di bahagian penjajahan Inggeris dan Perancis. Dan di rantau ini, iaitu Indonesia, Malaysia dan lain-lain, dengan kedatangan penjajah Inggeris, Belanda dan lain-lain, dihapuskan syariat. Walaupun negeri-negeri umat Islam telah ditinggalkan oleh penjajah-penjajah asing, tetapi mereka telah berjaya membentuk penjajah-penjajah baru dari kalangan orang-orang Islam di negeri masing-masing, yang dididik dan diajar supaya meneruskan ajaran sesat sekularisme al-ilmaniyah yang dibawa oleh penjajah itu dalam bentuk berbagai-bagai ideologi yang dijadikan mazhab dalam fiqh siasah dan muamalat, fiqh ekonomi, fiqh politik. Tak ada mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, tak ada. Mazhab sosialis, mazhab kapitalis, mazhab liberal, macam-macam mazhab. Sehingga memikirkan ajaran Islam yang bersabit dengannya. Ajaran tersebut hendak tersalai dan faham walaupun namanya bersamaan dengan Islam, sehingga meminggirkan ajaran Islam yang bersabit dengannya. Ajaran Islam yang bersabit dengan politik, dengan ekonomi dipinggirkan. Ajaran tersebut hendaklah dia sedari dan dipaham walaupun namanya bersamaan dengan Islam, tetapi cara dan tindakannya berbeza. Dasar dan sumbernya sama sahaja. Bagi bukan daripada sumber ajaran Islam, Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Walaupun di sana ada berniaga, tapi rujukannya bukan Quran, hadis, ijtihad ulama. Rujukannya ideologi dan teori. Tak rujuk kepada Quran, hadis dan ijma' para ulama, ijtihad para ulama. Dan di sana ada persamaan. Sebagai contoh, Islam mengharamkan riba, komunis menentang riba. Oh, ini serupa dari Islam komunis dengan sosialis. Tidak. Nama saja. Tetapi Islam berdasarkan dosa pahala. Komunis tak ada dosa pahala. Aspek kebendaan materialistik semata-mata. Ini kena kata faham, beza. Contohnya, deraka pada ibu bapa haram mengikut Islam. Agama lain kata haram juga. Tapi agama lain menganggap ibu bapa macam Tuhan. Kita tak. Tuhan Allah Ta'ala. Tak boleh taat ibu bapa kalau deraka ke Tuhan. Beza. Banyak perbezaannya. Ada kait dosa pahala dan lain-lain. Oleh kerana golongan inilah yang menjadi kerajaan dan orang yang berkuasa dalam negeri Islam. Sebagaimana yang diatur oleh penjajah itu, maka mereka juga telah berjaya menggunakan para ulama usul, ulama jahat yang diberi harta dan pangkat yang sentiasa ada di sepanjang zaman bagi membantu perdagangan untuk mengedudukan umat Islam. Ini masalahnya. Mereka berjaya meletakkan di tampuk pemerintahan. Kalau baca buku Lord Cromwell, Lord Cromwell ni ialah pegawai British di Mesir.
Antara kenyataan dia, kita tak boleh merdeka pada orang Islam kecuali kita kena serah kuasa pemerintahan orang yang meneruskan agenda kita. Snow Orange, orientalis Belanda di Indonesia. Dalam tulisan dia mengatakan, kita tak bimbang kalau orang Islam sembahyang saja, puasa saja, pergi haji acak-acak. Tak bimbang. Yang kita bimbang, dia tegakkan negara mengikut Islam. Ini membahayakan kita. Dan sebab itu, bila merdeka, serah kepada mereka yang meneruskan agenda kita. Dan kita kena sedar bahawa yang memulakan perjuangan menentang penjajah ialah ulama'-ulama'. Bila penjajah mari, siapa lawan penjajah dulu? Ulama'-ulama'. Raja-raja yang berpegang dengan Islam. Raja dengan ulama' bersama menentang penjajah ni atas nama Islam. Semua negeri Islam begitu. Bila dekat nak merdeka, serah ke orang lain. Ini berlaku kata-kata lah dunia Islam. Ini diatur begitu. Yang jadi masalahnya ialah ada ulama'-ulama' yang digunakan untuk mendukung ajaran yang memisahkan politik beragama ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran mengisahkan Bani Israel. Firman Allah Ta'ala. Terima kasih terselamat tu salah cetak tu. Firman Allah Ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Surah Al-A'raf. Bacalah kepada mereka cerita seorang alim yang kami berikan kepadanya ilmu berkenaan ayat-ayat kami, kitab Allah. Lalu dia terlepas diri daripada mengambil petunjuknya. Maka syaitan menggodanya supaya pengikut di belakangnya, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang merosakkan atau sesat. Dan kami kehendaki, kalau kami kehendaki, nanti kami angkatkan kedudukannya. Tetapi dia mahu kekal di bumi dunia ini. Maka lalu dia mengikut hawa nafsunya. Maka jadilah dia seperti anjing, sama ada kamu memberi atau kamu tidak memberinya, sentiasa menghulurkan lidahnya. Begitulah bandingan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakan kisah-kisah ini kepada mereka, Bani Israel, supaya mereka berfikir, alangkah buruknya kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, padahal mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ulama mengatakan, berkait dengan seorang alim di kalangan Bani Israel, Bal'am bin Ba'urah. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Seorang yang alim, yang kuat ibadat, bertahajud, doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Makbul doa dia. Sebab begitu sekali. Lalu, puak-puak yang menentang Nabi Musa AS berjumpa dengan Bal'am supaya lawan Nabi Musa. Bal'am tak mahu kerana tahu Nabi Musa adalah Rasulullah. Mengikut semua kitab tafsir, Nabi Musa adalah Rasulullah. Lalu dia pujuk isteri Bal'am, beri hadiah, beri perhiasan kepada isteri Bal'am. Isteri Bal'am pujuk suami dia Bal'am. Bal'am kalah ke bini, ikut bini dia, mendukung perjuangan yang salah lawan Nabi Musa AS. Lalu Bal'am mati dalam keadaan tercabut iman kerana lawan Nabi, lawan Rasul. Tuhan sebut sini, fa'atba'ah syaitan. Syaitan jadi pengikut di belakang dia. Pandai syaitan. Mu ni aling duduk belakang, padahal dia jolok ke belakang, cocok ke belakang. Tuhan kata ulama macam ni macam anjing.
Kalau kau bawa makanan, dia jelek lidah, atau bawa makanan pun jelek lidah juga. Ingat ke makan je. Ingat ke makan je. Jelek sama lidah. Ingat ke benda je. Jelek lidah. Tuhan bandingkan begitu. Ini berlaku kalangan ulama zaman dahulu. Walaupun Quran, cerita Bani Israel, ulama tafsir kata, al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususis sabab. Pengajaran diambil lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Berlaku dalam Islam. Seorang bergelaran Syekh Ali Abdul Razik, roh dulu. Syekh Ali Abdul Razik, roh Ali Zaqab. Alih dulu Abdul bukan Abdul Razik. Lulusan Al-Azhar yang menjadi qadhi mahkamah syariah di Mesir. Mengarang kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi. Dalam kitab ini dimasukkan fahaman ini, fahaman sekular. Dengan memutarbelitkan hukum Islam dan sirah Rasulullah SAW. Dia kata Nabi buat negara tu hak dunia. Bukan hak agama. Nabi Muhammad berhijrah Madinah, buat negara di Madinah tu, itu urusan dunia. Bukan urusan agama. Tak boleh ikutlah. Ini Abdul Razik punya kalan. Dia tulis dalam kitabnya Al-Islam wa Usulul Hukmi. Nama kitab tu. Lalu diterjemah kepada beberapa bahasa barat. Terjemah bahasa Inggeris, bahasa Perancis. Supaya dibaca oleh anak-anak orang Islam yang belajar di Eropah. Anak orang Islam di Eropah baca buku ni. Memandangkan bahayanya kitab tersebut, maka majlis ulama Azhar mengadakan istimak dipusing oleh almarhum Syekh Muhammad Abdul Fadl Al-Jizawi. Dia menjadi Syekh Azhar pada masa itu. Pengarangnya Syekh Ali telah dipanggil untuk dibicarakan. Apabila dia masuk dalam majlis, dia memberi salam. Tiba-tiba tiada seorang pun kalau ulama yang menjawab salamnya. Tak ada orang jawab salam dia. Padahal jawab salam ni wajib. Marahnya ulama kerana dia telah menyelewengkan orang Islam. Para ulama telah memecahnya daripada menjalankan tugas Islam di bawah Azhar. Pecat. Tetapi pihak penjajah dan kerajaan Mesir yang berada di bawah naungan penjajah Inggeris masa itu membelanya dan meletakkan di tempat yang boleh digunakan untuk mengelirukan umat Islam. Penjajah akak dia lah, jadi pegawai tinggi. Berhubung dengan peristiwa ini, Syekh Muhammad Al-Khadir Hussein yang juga seorang alim besar yang pernah memegang jawatan Syekhul Azhar mengarang kitab Naqdu Kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi, membantah, menolak, mengkritik kitab di Usulul Hukmi, bagi menolak dan mendedahkan ajaran sesat itu sehingga dia dikalah dan dipatahkan. Dipatahkan hujah-hujah dia. Muhammad Khadir Hussein inilah seorang ulama di Tunisia. Tunisia ni berjajah takluk Perancis. Dia buat negeri ke Lebanon. Kemudian Azhar ambil dia jadi Syekh Azhar. Ini dalam sejarahnya, Syekh Azhar bukan orang Mesir. Menandakan ilmu dia dihormati. Syekh Muhammad Khadir Hussein. Dia mengarang kitab, menolak kitab Ali bin Razik yang sesat itu. Kemudian ada pula orang karang sokong dia. Nama Khalid Muhammad Khalid. Khalid Muhammad Khalid. Dia tulis kitab bernama Min Huna Nabda. Dari sini kita bermula. Nama kitab dia. Buku dia Min Huna Nabda. Kita bermula. Bermula dengan meninggalkan politik Islam. Lalu almarhum Syekh Al-Ghazali menulis kitab Min Huna Na'lam. Dari sini kita tahu kamu ni sesat. Hebat nama buku tu. Min Huna Na'lam. Dari sini kami tahu. Dia dedah. Dan Khalid Muhammad Khalid ni bila bertaubat. Dia bertaubat dan buku Khulafa' Rasyidin. Dari karangan dia diterjemah. Khalid Muhammad Khalid. Rijalun hawla Rasul. Cerita tentang Khulafa' Rasyidin. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Setelah Syekh Imam Al-Ghazali mengupas buku dia. Min Huna Nabda. Dari sini kita bermula. Nama buku dia bermula tinggal Islam ni.
Syekh Ghazali tulis min huna na'lam, dari sini kita tahu. Hebat nama buku tu. Kita tahu kamu ni sesat. Dan dia bertaubat. Seterusnya dikarang lagi bermacam buku untuk menyebar yang baru serat itu. Bukan saja tu ditimbulkan mula ajar Qadiani. Qadiani ni timbul di India. Supaya orang Islam sokong Inggeris. Jangan cara pemerintah ni. Inggeris dah jadi ulil amri. Qadiani itu, ini Inggeris yang buat Qadiani itu. Itu lagi sesat. Tetapi semuanya dapat dipatahkan kerana Islam yang sebenar sentiasa dipelihara. Diberi pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di zaman tiada pemerintah Islam tulen, dia beri perlindungan dan menjadi pengawas kepadanya. Allah Ta'ala pelihara agama Islam ni, tak akan mati cahaya dia. InsyaAllah, kita akan memulakan pembincangan pengajian ideologi yang menjadi anak-anak kepada sekularisme. Itu salah saja. Dan terang-terang berada di tengah masyarakat atau telah pun mendapat kuasa pemerintahan beberapa negara supaya diketahui dan dikenali oleh umat Islam. Wallahu a'lam. Cukup satu hari ini.